Adat resam adalah undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang terdahulu. Oleh itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik dan termasyhur sebagai sebuah negara yang berbilang bangsa dan bersatu padu. Malaysia juga mempunyai budaya yang merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan seperti adat, moral, nilai-nilai murni, kesenian, agama dan juga tingkah laku yang telah dipelajari dan telah diterapi daripada kelompok masyarakat. Jadi, pada hari ini, kami ingin mengulaskan serba sedikit tentang adat resam dari sudut detik-detik perpaduan dan perbezaan. Adat resam telah wujud sebelum tanah Melayu dijajah lagi, dan adat resam ialah adat yang telah menjadi kebiasaan kepada suatu kaum atau daerah. Antara contoh adat resam yang boleh menjadi contoh pada abad ini dari sudut masyarakat ialah majlis perkahwinan, aktiviti bermasyarakat, sambutan perayaan dan sebagainya. Adat resam merupakan suatu detik yang tidak lama, namun ia masih menunjukkan kesepaduan sosial dan integrasi kaum yang dikecapi telah menyumbang kepada kestabilan dan kehormatan dalam masyarakat Malaysia. Bagaimana yang kita semua dimaklumkan bahawa setiap kaum atau bangsa yang ada di dalam dunia kini mempunyai adat dan tradisi atau cara perkahwinan yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Di Malaysia, terdapat 3 kaum yang utama dan beberapa komuniti yang lain. Oleh demikian, setiap kaum mempunyai pelbagai kebudayaan dan corak kehidupannya yang berbeza-beza. Antara hasrat yang ingin diwujudkan ialah perpaduan antara pelbagai kaum dan etnik di dalam usaha memupuk sikap positif dan timbul rasa hormat terhadap perbezaan etnik, bangsa, budaya. Nilai pelbagai budaya seharusnya difahami sebagai satu set nilai yang berjalan dalam masyarakat Malaysia. Masyarakat yang berbeza daripada aspek etnik, keturunan, bahasa, adat resam, budaya mendapat layanan yang adil dan sama rata. Masyarakat perlu menekankan 5 daripada 6 aspirasi yang menyentuh pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika, kerohanian dan identiti nasional. Dalam era globalisasi, pengurusan jurang generasi perlu diuruskan dengan baik supaya ia berupaya memberikan kesan positif terhadap cara komunikasi dengan kaum lain. 4 cabaran utama yang dihadapi ialah isu Islamofobia, hubungan yang renggang antara Islam dan bukan Islam. Dalam kepelbagaian budaya merupakan satu strategi dan perspektif baru untuk memahami masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang budaya. Usaha bertujuan membina identiti nasional iaitu rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara. Berdasarkan subtopik yang dibincangkan, terdapat beberapa perubahan yang dapat dilihat mengikut isu semasa. Impak yang terbesar pada masa kini adalah pandemik COVID-19 yang menggemparkan satu dunia sehingga ada yang membawa maut disebabkan virus COVID-19. Pandemik COVID-19 atau wabak coronavirus ini dikenali sebagai pandemik penyakit coronavirus 2019. Punca coronavirus ini disebabkan sindrom pernafasan akut teruk SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Berkaitan pandemik COVID-19 ini telah membuat perubahan besar daripada detik perpaduan sebelum pandemik. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah membuat beberapa fasa sepanjang pandemik seperti Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hal ini demikian berlakunya norma baharu dalam kehidupan seharian pada masa kini seperti menjaga penjarakan sosial, memakai pelitup muka, mengelakkan diri di tempat ramai dan sempit. Sehinggakan semasa menyambut perayaan dan majlis-majlis keagamaan juga perlu mengikut prosedur operasi standard SOP. Perayaan dan sambutan Hari Keagamaan sudah pasti menjadi sambutan yang dinanti-nantikan saban tahun bagi kebanyakan masyarakat di seluruh dunia. Namun, akibat penularan wabak COVID-19 telah menghadkan acara berkumpul beramai-ramai. Walau bagaimanapun, hubungan perpaduan sesama masyarakat masih utuh dan bukan menjadi penghalang kepada masyarakat untuk bersatu padu di Malaysia. Maka, penggunaan telefon pintar, komputer riba dan peralatan telekomunikasi yang lain menjadi kepentingan pada masa sekarang. Alat-alat telekomunikasi tersebut penting kerana mudah untuk berhubung antara satu sama lain dalam menjalankan aktiviti kelas atau perbincangan secara atas talian tanpa menambahkan risiko pada pandemik COVID-19 ini. Hal ini, kesan pandemik COVID-19 ini memberi kesan positif kepada seseorang individu kerana segala perayaan dan perjumpaan disekat walaupun pada hari perayaan. Malah,
menjadikan individu itu lebih menghargai dan dapat memupuk sifat perpaduan sesama masyarakat walaupun di atas talian. Yang pertama ialah pelajar mahupun masyarakat luar tidak dapat menyambut perayaan seperti dahulu kala. Hal ini demikian kerana sebelum era pandemik ini datang, masyarakat mempersiapkan kelengkapan sebelum raya. Contohnya, mempersiapkan baju raya, bersiap sedia untuk balik kampung dan dapat beraya bersama orang yang tersayang. Namun, kini tiada lagi persiapan untuk balik ke kampung dan setengah orang tidak dapat beraya bersama. Yang kedua adalah pelajar mahupun masyarakat boleh melayari mana-mana aplikasi atas talian. Hal ini demikian kerana pada era pandemik ini, perpaduan boleh diwujudkan melalui aplikasi tersebut dengan cara menghadiri siaran langsung di mana-mana aplikasi yang melangsungkan sambutan secara atas talian. Pelajar boleh menyertai sambutan tersebut di mana-mana sahaja. Adat resam dan detik-detik perpaduan perbezaan dapat diterapkan dan tidak ketinggalan zaman kerana dapat meningkatkan kesepaduan nasional Malaysia. Menurut pandangan saya sebagai pihak pelajar, terdapat beberapa adat resam yang tidak dapat diamalkan. Contohnya, bersalaman serta bermaaf-maafan di hari raya. Ziarah menziarahi saudara, maka bagi memudahkan masyarakat untuk berhimpun dan bersendang, pihak-pihak tertentu telah menciptakan aplikasi. Di samping itu juga, adat resam dapat dipelihara dan tidak dilupakan begitu saja oleh generasi semasa dan akan datang. Harapan bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. Dalam erti kata yang lain, identiti dan keperbadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi.